Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Okey, kali ini berjumpa lagi kita dalam pelajaran pendidikan Islam yang dibawa khas daripada M. Hairi Channel. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tajuk yang kedua bidang sirah bagi pendidikan Islam tahun 4. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada buku teks murid-murid, iaitu muka surat 146. Okey. Sebelum itu kita baca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. Alhamdulillah murid-murid, kita dah baca doa. Semoga Allah memberkati pembelajaran kita hari ini. Okey, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita sedia maklum bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 sifat. Okey, iaitu sidik, amanah, tabligh dan juga fatanah. Ini adalah sifat yang wajib bagi Nabi. Okey. Dan sekarang kita akan masuk apa itu erti fatanah. Okey, kita ambil sifat yang keempat, itu fatanah. Okey. Maksud fatanah fatanah ni perkataan daripada bahasa Arab. Fatanah bermaksud kebijaksanaan, berakal budi dan pandai. Okey, berakal budi dan pandai. Itu maksud fatanah, bijaksana. Okey, bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah baginda. Untuk menyampaikan dakwah ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para rasul ni mempunyai sifat fatanah, bijaksana. Okey, kalau kita lihat dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat keunggulan sifat fatanah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan tengok beberapa peristiwa yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai sifat yang fatanah. Salah satu peristiwanya ialah peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Ini peristiwa ni berlaku sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi roh. Peristiwa ini berlaku selepas berlakunya banjir di Mekah dan menyebabkan batu Hajarul Aswad tersebut beralih tempatnya. Apabila banjir sudah surut, jadi pembesar-pembesar kabilah di Mekah pada waktu itu, mereka ni berbalah untuk mencadangkan, untuk menetapkan siapakah yang layak meletakkan batu Hajarul Aswad ni di tempat asalnya. Okey, jadi mereka pun berbincang dan memersyarat bahawa mereka akan melantik seorang hakim, dan hakim ini dia akan mereka ni akan lihatlah siapa yang mula-mula yang akan memasuki kawasan Kaabah tu, maka dialah yang akan dilantik menjadi hakim. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala pagi tersebut, orang yang mula-mula masuk ke kawasan Kaabah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun bersetujulah untuk melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim untuk menentukan siapakah layak meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Jadi Nabi pun ambillah kain, diletak atas tanah, dan diambil batu Hajarul Aswad, diletak di tengah-tengah, dan Nabi Muhammad SAW memanggil pembesar-pembesar ni, 4 orang pembesar ni, supaya memegang setiap penjuru kain tersebut dan diangkat sampai di tempat letak Hajarul Aswad. Nabi dengan tangan yang mulia, baginda mengambil batu Hajarul Aswad tu, dan dia meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut di tempat asalnya. Begitulah
kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan tindakan ini dapat meleraikan, dapat menghindarkan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Itu peristiwa yang pertama yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni mempunyai sifat fatonah, kebijaksanaan. Kemudian peristiwa yang kedua kita boleh melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berhijrah ke Madinah. Kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Kerana disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semasa Nabi berada di Madinah, di Mekah, dan orang-orang Islam berada di Mekah ni, mereka ni telah diancam oleh kaum Quraisy, oleh musyrikin Arab yang ada di Mekah pada waktu itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, di tempat yang lebih selamat. Dalam penghijrahan tersebut, selepas semua orang Islam berhijrah, tiba pula giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi Nabi mengatur strategi. Nabi Muhammad tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi melalui jalan yang lain yang tidak biasa digunakan. Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan lain yang dengan bantuan Abdullah bin Uraiqit, iaitu seorang yang bukan beragama Islam. Kenapa Nabi memilih jalan yang lain? Kerana pada waktu itu Nabi diancam oleh musyrikin Quraisy yang hendak membunuh Nabi. Kalau Nabi menggunakan jalan yang biasa, nescaya Nabi akan ditangkap. Jadi Nabi menggunakan jalan yang lain untuk mengelak daripada dikesan dan ditangkap oleh pemimpin Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Begitulah murid-murid, dua peristiwa yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang fatonah, yang mempunyai kecerdikan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi cerita yang selanjutnya, kisah-kisah yang lain, murid-murid boleh baca dalam buku teks di muka surat 149. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj yang dikenali sebagai Ansar, dan yang keduanya, yang seterusnya, membentuk piagam Madinah, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi usahawan yang terunggul. Ustaz rasa sampai di situ dulu untuk pembelajaran kita pada kali ini. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.